Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Puji syukur kita dapat bersama-sama pagi ini memuji, menyembah Tuhan dan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara dan saudari sekalian. Tema renungan pagi pada hari ini iaitu berkat untuk hidup sebagai orang perharian. Tema renungan pagi pada hari ini iaitu berkat untuk hidup sebagai orang perharian. Diambil dari 1 Petrus bab 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Diambil daripada 1 Petrus bab 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Surah ini daripada Petrus, Rasul Yesus Kristus yang ditujukan kepada umat pilihan Allah yang tinggal
sebagai orang pelarian yang tercerai-cerai di seluruh daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Britania. Kamu dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa dan dijadikannya umat yang suci oleh kerana Roh Allah, supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Semoga Allah mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah harapan yang kukuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, kerana Dia sangat mengasihani kita. Dia mengurniai kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini memberikan harapan yang kukuh kepada kita. Oleh itu, kita berharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Berkat-berkat itu disimpan di syurga supaya tidak dapat rosak, reput ataupun musnah. Berkat-berkat itu untuk kamu kerana kamu percaya kepada Allah. Oleh itu, kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Oleh itu, hendaklah kamu bersukacita meskipun sekarang mungkin kamu harus berduka-cita untuk sementara waktu kerana mengalami berbagai-bagai cobaan. Semuanya bertujuan untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rosak pun diuji dengan api. Oleh itu, iman kamu lebih berharga daripada emas pun harus diuji supaya menjadi teguh. Dengan demikian, apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Saudara dan saudari sekalian, di sini Petrus menekankan identiti orang Kristian pada awal suratnya. Identiti orang Kristian ketika itu ialah mereka adalah orang pelarian, khususnya dalam konteks di dalam surat 1 Petrus bab 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan ayat-ayat yang seterusnya. Mereka ketika itu sebagai orang pelarian, orang pendatang. Walaupun demikian, mereka juga adalah umat pilihan Allah. Apabila kita melihat di ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ini bermakna walaupun orang Kristian perlu menjalani kehidupan seperti orang pelarian, orang pendatang yang dikejar-kejar, yang tidak ada rasa tenteram, yang tidak ada rasa damai, yang penuh dengan kekhawatiran oleh kerana berbagai cobaan yang menimpa mereka ketika itu, mereka mesti mengingati anugerah keselamatan daripada Tuhan itu senantiasa. Oleh itu, Petrus menggesa orang Kristian untuk melihat ke arah apa yang mereka perolehi. Ini kerana warisan berkat-berkat yang kekal di syurga dan orang Kristian akan berada di bawah perlindungan Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Ayat keempat hingga ayat yang kelima. Oleh itu, saudara dan saudari, Petrus menggesa orang Kristian untuk sentiasa mengingati anugerah dan setia menunggu kedatangan Yesus daripada dibebani oleh cobaan yang menyedihkan mereka. Memang sukar untuk menjalani kehidupan sebagai orang pelarian, orang pendatang, khususnya apabila kita membaca firman Tuhan ini. Apabila kita membaca, kita sudah tahu pada ketika itu memang tidak mudah mereka mengharungi cobaan, kesusahan oleh kerana disebabkan iman mereka, oleh kerana mereka percaya kepada Yesus. Walau bagaimanapun, seperti yang digesa oleh Petrus, kita juga pada hari ini, kita juga mesti ingat kesusahan yang menimpa kita, kesusahan yang kita hadapi pada hari ini tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Kita akan mendapat pujian, kemuliaan dan penghormatan. Ini akan diberikan oleh Allah jika kita terus memandang ke arah Yesus yang merupakan harapan yang hidup, harapan yang kukuh bagi kita. Dan kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada apa yang kekal, bukan kepada apa yang sementara saja. Oleh itu,
Marilah kita melepaskan diri kita daripada keluhan tentang kehidupan sebagai orang pelarian, orang pendatang, khususnya kita pada hari ini sebagai orang yang sementara saja di dunia ini yang menghadapi berbagai kesusahan. Oleh itu saudara dan saudari sekalian, hiduplah dengan iman, dengan berpegang pada masa depan yang dimiliki oleh umat pilihan Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, apabila Anda merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7, setelah Anda melihat orang Kristian digesa untuk tetap setia kepada Tuhan karena mereka akan menerima pujian, kemuliaan dan penghormatan apabila Yesus datang kedua kali, walaupun mereka ketika itu mengalami berbagai cobaan, apakah yang Anda dapat refleksi, apakah yang Anda dapat renungkan daripada firman Tuhan ini, saudara dan saudari sekalian. Biarlah kita berdoa pada pagi ini supaya kita terus melihat apa yang kekal, janji-janji Tuhan. Oleh itu kita perlu memandang ke arah Yesus senantiasa. Biarlah kita mengalami kesusahan ini, biarlah kita mengatasi kesusahan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, pada saya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau setia kepada kami Tuhan, walaupun kami Tuhan pada saat ini mungkin mengalami keadaan yang tidak kami ingini Tuhan. Namun walau bagaimanapun Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Walaupun kami mengalami berbagai kesusahan, mengalami berbagai cubaan di dalam kehidupan kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk tetap bersandar kepadamu Tuhan dan meletakkan iman di dalam Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau setia kepada kami Tuhan, begitu juga Tuhan, taruhlah dalam hati kami Tuhan kesetiaan kepadamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, bantulah kami untuk terus memandang ke arah-Mu Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.